Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insyaAllah hari ini kita akan menyambung perkongsian kita daripada slot rumah psikologi rumah tangga sebelum ni. Kalau sebelum ni kita telah berkongsi untuk topik yang pertama kita, iaitu fungsi taat. Hari ini kita akan menyambung perkongsian kita, iaitu berkhidmat kepada suami, part 2. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, berkhidmat kepada suami ini merupakan satu tanggungjawab seorang isteri, dan seorang wanita ataupun seorang isteri itu tidaklah boleh untuk melakukan tanggungjawab yang sunat sehingga dia telah melaksanakan tanggungjawab yang wajibnya dahulu. Apakah tanggungjawab wajib seorang isteri? Iaitu melayani suami dia, iaitu berkhidmat kepada suaminya. Contohnya, katakanlah seorang isteri tu nak berpuasa sunat dan dia perlu meminta izin terlebih dahulu daripada suaminya. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada menceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, tidak halallah bagi seorang isteri berpuasa sunat sedangkan suaminya hadir melainkan dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, seorang isteri ini dia perlu memberi khidmat kepada suami dia dengan tujuan untuk menambahkan lagi rasa kasih tadi suami terhadap isterinya. Pertama, memanglah kita nak cari ridha Allah. Yang kedua, dengan harapan supaya suami tadi sayang kepada isteri ni. Ya, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, kalaulah seorang suami tu dia kata dia kahwin dengan seorang perempuan tu kerana dia cintakan perempuan tu, dia sebenarnya adalah satu perkara yang bagi saya kuranglah logiknya, kerana cinta ni adalah perasaan kasih sayang yang mendalam, yang memerlukan masa, dan dia tidak boleh hadir dalam masa yang singkat. Jadi ada orang yang kahwin mungkin kerana seorang lelaki tu disukakan melihat perempuan tu punya muka. Mungkin setengah lelaki dia kahwin kerana dia sukakan perangai perempuan tu. Ada setengah orang kahwin kerana mak dia yang pilihkan. Ada setengah lagi yang lain kerana kawan dia yang pilihkan wanita tersebut. Jadi selepas kahwin tu menjadi tanggungjawab isteri untuk buat suami rasa sayang pada dia. Okay, membuatkan suami jatuh hati pada dia, supaya kita harap makin lama perkahwinan tu makin bertambah sayang, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, sebagai isteri kita perlu membina kasih dan sayang terhadap suami dengan memupuk perasaan cinta dan sayang suami terhadap kita. Kalau kita nak memupuk cinta dan sayang suami kepada kita, maka kita hendaklah sentiasa suka untuk berkhidmat kepada suami. Kita perlu beri khidmat kepada suami pada setiap waktu dan keadaan, walaupun ketika itu kita terpaksa mengorbankan kepentingan kita. Kita mungkin letih, mengantuk ataupun kurang sihatlah sikit. Namun apabila suami kita memerlukan khidmat kita, maka kita hendaklah berusaha untuk menunaikannya. Janganlah kita menolak permintaan suami apabila dia memerlukan perkhidmatan kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita hendaklah memberi khidmat dalam apa keadaan, kerana ini adalah perjalanan yang dilalui oleh wanita-wanita soleh. Apabila suami pulang ke rumah selepas penat bekerja mencari keperluan keluarga, maka sebagai isteri hendaklah menyambut di depan pintu rumah dengan muka yang mengukir senyuman. Jangan pandang ringan pada senyuman. Jangan pandang ringan pada tolong bukakan pintu. Jangan pandang ringan pada menyediakan air untuk suami ketika dia pulang daripada kerja. Tak perlu susah-susah nak sediakan air kopi ke air oren ke, tak perlu. Paling mudah sediakan segelas air sejuk untuk seorang suami yang baru pulang daripada kerja. Dan yang paling penting, senyuman isteri tadi itu sangat mahal dan sangat besar ganjarannya. Jadi sahabat-sahabat, teringat pada satu cerita pada zaman sahabat Rasulullah dahulu. Ada seorang isteri ni, dia tunggu suami dia balik kerja. Jadi bila suami dia balik kerja, dia bawakan air. Sekali masa dia nak bagi ke suami dia air, suami dia dah tertidur, dah terlena. Jadi isteri tadi tunggu sampai suami tu tersedar, terjaga. Suami dia tengok isteri dia ada lagi kat situ. Jadi suami dia rasa sangat gembira. Pasal suami dia tanya pada isteri dia, apa yang isteri dia nak, yang dia akan cuba untuk makbulkan permintaan tu. Jadi isteri dia cakap, isteri dia nak minta cerai. Sahabat tadi sangat terkejut. Jadi sahabat tadi dia ajaklah yang isteri ni, jom kita pergi jumpa Rasulullah, kita tanya pada Rasulullah. Jadi masa on the way perjalanan nak pergi jumpa Rasulullah,
Tiba-tiba suami dia ni tersepak batu, lalu berdarahlah kaki suami dia ni. Jadi yang isteri ni tadi tengok kaki suami dia berdarah, dia pun ambil kain, lapkan, bersihkan, balutkan kaki suami dia. Dia cakap dengan suami dia, dah lah, tak jadilah bercerai, jom kita balik rumah. Suami dia pelik lah kan, heran sangat. Jadi suami dia macam tak puas hati lah. Suami dia pening, kenapa isteri dia ni kejap nak, kejap tak nak. Lepas tu isteri dia pun cakap, sebab selama dia berkahwin dengan suami dia ni, isteri dia tak pernah tengok suami dia ditimpa kesusahan. Jadi isteri dia ni risau kalau Allah tak sayang kat suami dia ni. Jadi masa dia nampak kaki suami dia tadi luka, dia terasa ada juga kesusahan suami dia ni. Selama hari ni dia tak pernah nampak suami dia susah kan. So dia kata, okeylah, tak apa. Sebongku suami dia ni orang yang disayangi Allah, biarlah suami dia nampak ada ujian. Dia takut suami dia ni tak ada ujian langsung dalam hidup, seolah-olah macam Tuhan dah lupakan suami dia. Jadi mereka pun tak jadilah bercerai. Daripada kisah ni jelas menunjukkan bahawa perjalanan wanita solehah adalah untuk memberi khidmat kepada suami apabila suami dia pulang ke rumah dan menyediakan air minuman. Jadi sebagai isteri berbuat baik kepada suami merupakan satu amalan yang daripada zaman Nabi lagi memang dah wanita-wanita solehah telah lakukan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, apabila memberi khidmat kepada suami, hendaklah memberi khidmat dengan hati yang rela, hendaklah memberi khidmat dengan hati yang ikhlas. Apabila kita melakukan sesuatu perkara daripada hati, insya-Allah hatilah juga yang akan tersentuh. Jika kita buat dengan hati yang ikhlas, insya-Allah orang lain pun akan terasa keikhlasan itu. Jadi sahabat-sahabat, Allah tidak memandang kepada paras rupa, tapi Allah pandang kepada hati, dan Allah pandang pada hati yang ikhlas. Jadi kita sebagai isteri apabila berbakti kepada suami, hendaklah dilakukan dengan rasa gembira, dengan rasa seronok, supaya kita harapkan apa yang kita buat itu dapat menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Wanita-wanita syurga adalah mereka yang suka berkhidmat kepada suaminya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, baginda pernah memberitahu Fatimah, anaknya yang disayangi, ada wanita lain yang akan mendahului Fatimah ketika masuk ke syurga. Jadi wanita itu akan memegang tali unta yang ditunggang oleh Fatimah semasa masuk ke syurga. Jadi Fatimah hairan, siapa wanita yang boleh mendahului Fatimah kan? Jadi Rasulullah pun beritahulah orang tu siapa. Fatimah pun pergilah ke rumah wanita tersebut. Pada kali pertama Fatimah datang, wanita tadi tak benarkan Fatimah masuk. Sebab dia cakap dia tak minta izin lagi daripada suami dia. Jadi Fatimah pun balik. Jadi kemudian tu Fatimah datang lagi. Wanita tadi benarkan Fatimah masuk, tapi sebab ada Hasan dengan Husin, iaitu anak kepada Fatimah, jadi wanita tadi tak bagi masuk. Sebab wanita tadi cakap, aku cuma minta izin untuk engkau, bukan untuk anak-anak engkau. Jadi tak jadilah masuk. Kali ketiga Fatimah datang, barulah Fatimah dibenarkan untuk masuk. Jadi kita nampak sahabat-sahabat, apa yang bila Fatimah masuk tadi, sebab dia masuk, Fatimah pun ternampak yang wanita tadi sedang memegang satu tangannya segelas air dan sebelah lagi tangan dia memegang rotan. Dan sambil tu dia mengangkat kain dia sedikit sehingga ternampak betis dia. Jadi Fatimah bertanya tentang hal itu. Kenapa dia buat macam tu kan? Apasal macam ni? Jadi wanita tadi pun menjawab, segelas air itu adalah untuk suaminya minum jika dia haus, dan rotan itu adalah untuk suaminya memukulnya jika terdapat apa-apa kesalahan yang dilakukan. Kain sarung tadi sengaja diangkat sedikit supaya jika suaminya mahukan dia, maka dia bersedia untuk melayaninya. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, khidmat kepada suami ini akan mengangkat kedudukan seorang wanita. Ia akan meletakkan diri wanita ini tadi di kalangan wanita solehah. Apabila seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha, insya-Allah tempatnya adalah syurga Allah. Jadi sebagai seorang isteri, kita hendaklah memberi khidmat kepada suami dengan keadaan yang penuh gembira, sebab ganjarannya adalah syurga Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, pada hari ini kita lihat terlalu ramai isteri-isteri yang meremehkan tanggungjawab terhadap suaminya. Mereka membiarkan orang gaji yang jaga suaminya.
makan pakainya diserahkan kepada orang gaji. Dan ramai juga isteri yang menjadikan suaminya sebagai seolah-olah suaminya tu orang yang tidak penting dalam dirinya. Apabila hendak membuat keputusan, dia buat keputusan sendiri, suaminya pula kena ikut. Dan seolah-olah suaminya menjadi orang kedua dalam keluarga, sebab semuanya kena mengikut kepada isterinya. Jadi dunia sudah terbalik. Sahabat-sahabat, untuk kita meraih syurga Allah, kita hendaklah mencontohi isteri-isteri yang solehah, kerana kita tahu bahawa ini adalah perintah dan suruhan daripada Allah. Semoga dengan mentaati Allah itu, semoga dengan mentaati suami itu dapatlah menjadi satu jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah dan seterusnya meraih syurga Allah. Itu adalah cita-cita kita yang tertinggi, adalah untuk mencapai keredaan Allah. Sehingga sini dulu kita berkongsi. InsyaAllah di masa yang akan datang kita akan terus kepada tajuk yang lain, iaitu topik lain yang bertajuk membuat permintaan. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.